Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cikgu Hani, Cikgu Sains anda dalam topik 6.3 Penghantaran dan Pengagihan Tenaga Elektrik Sains Tingkatan 3. Standard pembelajaran yang akan dipelajari untuk subtopik ini adalah yang pertama, menerangkan fungsi komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dengan lakaran visual. Yang kedua, menerangkan dengan contoh pembekalan elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Yang ketiga, membezakan komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Dan yang keempat, berkomunikasi mengenai keselamatan dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dan penggunaan peralatan elektrik. Baiklah, kita akan teruskan penghantaran melalui jarak jauh. Okey, so kita ada stesen jana kuasa. Daripada stesen jana kuasa, tenaga elektrik itu dihantar melalui penghantaran melalui jarak jauh, iaitu di sini ada 11 kV dan 25 kV pada A. A itu apa? A adalah stesen jana kuasa and then kita ada stesen transformer injak naik BN ini transformer injak naik daripada 11 kV ataupun 25 kV dinaikkan voltan menaik di sini menjadi 132 kV ataupun 275 kV ataupun 500 kV. Seterusnya pergi ke C. Apakah C? C adalah rangkaian grid nasional. Kemudian daripada rangkaian grid nasional, di hujungnya kita ada lapangan Swiss di D. Seterusnya pergi kepada E, iaitu pencawang masuk utama, di mana tenaga elektrik tadi selepas sampai ke rangkaian grid nasional diedarkan ke lapangan Swiss. Nanti kita akan lihat apakah fungsi lapangan Swiss. Seterusnya daripada pencawang masuk utama, kita ada pencawang bahagian di bahagian E2. E2 adalah pencawang bahagian. Di sini kita lihat ada BT. BT ini adalah transformer injak turun, di mana nilai voltan tadi daripada 500 kV contohnya turun menjadi 33 kV, terutama di kawasan industri berat. 33 kV. Manakala di kawasan industri ringan, kita hanya gunakan 11 kV pada BT itu. BT itu adalah transformer injak turun. Di mana sini voltanya berkurang di sini. Voltanya menurun. Di sini juga ada BT, iaitu transformer injak turun, di mana daripada 33 kV voltanya menjadi 415 volt. Jadi di sini voltan juga menurun. Di mana ke sekolah, ke pejabat 415 volt, and then seterusnya ke rumah 240 volt. So itu tadi adalah sistem penghantaran daripada stesen jana kuasa hingga ke lapangan Swiss. Kemudian dah sampai ke lapangan Swiss, diagihkan pula. Itu kita panggil sistem pengagihan. Alright. So sekarang kita teruskan. Sebelum kita teruskan, perlu diingat bekalan kuasa yang sampai ke rumah kita adalah 240 volt di sini. Seterusnya kabel penghantaran arus ulang-alik pada 500 kV ni tadi. Kita ada rangkaian grid nasional tadi kan. Kat sini ada 132 kV, 275 kV ataupun 500 kV. Ni. Di sepanjang lebuh raya utara selatan. Kemudian kita ada kabel penghantaran arus ulang-alik pada 130 kV di stesen jana kuasa Tanjung Keling, Melaka. Baiklah. Tadi cikgu ada bagi tahu lapangan Swiss itu apa fungsinya. D itu tadi lapangan Swiss and then E adalah pencawang masuk utama. Apa fungsi lapangan Swiss? Ia adalah untuk membolehkan tenaga elektrik dihantar ke pencawang bahagian apabila diperlukan tadi. Seterusnya fungsi lain adalah membolehkan stesen jana kuasa dan grid tertentu ditutup untuk kerja penyelenggaraan tanpa memotong bekalan elektrik. So itu fungsinya lapangan
Swiss tadi. Ni fungsi dia. Okey, 2. Okay, seterusnya, kita lihat ni tadi. Okey, perinciannya. Okey, voltan arus ulang-alik diturunkan secara beransur-ansur. Ya, so di mana industri berat tadi perlukan 33 kilo volt. Okey, industri ringan perlukan 11 kilo volt. Okey, manakala kawasan pejabat, perniagaan dan perumahan, okey, kita perlukan 240 volt. Right? Okey, ni tadi sekolah, pejabat dengan perumahan, okey, 240 volt. Okey, baiklah. Kesan kepada kediaman yang berhampiran pilihan rangkaian grid nasional. Okey, kat situ kawasannya medan elektromagnet yang kuat dihasilkan oleh arus ulang-alik pada voltan yang tinggi. Jadi, dapat dikesan di kawasan berhampiran pilihan. Okey, seterusnya kita lihat sini ada 2 jenis pendawaian. Yang pertama adalah pendawaian satu fasa di mana penggunaan tenaga elektrik tidak melebihi 10 kilowatt ataupun 50 ampere. Ini satu fasa. Kalau kamu dapat perhatikan yang warna hijau ini adalah fasa 1. Okey, ya, pendawaian satu fasa ini biasanya berada di kawasan perumahan luar bandar. Okey, kalau kita perhatikan sini fasa 1 ada P, sini pun P. P itu adalah puncak. Okey, garis yang putus-putus ni dari sini sampai sini ini merupakan satu kitaran. Okey, kemudian pendawaian 3 fasa. Dapat diperhatikan warna hijau fasa 1, warna merah fasa 2, warna biru fasa 3. Okey, sama macam tadi, P adalah puncak. Okey, merupakan satu kitaran sini. Okey, yang ini adalah penggunaan tenaga elektrik yang melebihi 10 kilowatt ataupun 50 ampere. Okey, biasanya pada kawasan komersial dan industri. Ya, perlukan tenaga elektrik yang banyak. Okey, baiklah. So, kita perhatikan yang ini adalah sistem pendawaian di rumah kita. Bagaimana di rumah kita sistem pendawaian elektriknya. Okey, so wayar elektrik dari kabel utama yang disambungkan ke rumah kita terdiri daripada dawai hidup 240 volt. Manakala dawai neutral 0 volt. Sini. Okey. Kemudian kita ada kotak fuse utama dengan satu fuse utama. Ini dekat kawasan rumah kita lah, dalam rumah kita. And then kita ada meter elektrik. Apa fungsi meter elektrik tadi? Untuk menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan. Okey. So bulan-bulan nanti dapat bil elektrik. Diukur guna meter elektrik. Okey, ingat dekat rumah kita 240 volt kita terima. Okey. Seterusnya ni sambungan tadi Okey, unit pengguna dan kotak fuse terbahagi kepada 2. Yang pertama, kita ada switch utama di sini. Okey, apa fungsi switch utama? Mengawal jumlah arus yang mengalir melalui litar di dalam rumah. Okey, kemudian kita ada pemutus litar ELCB di sini. Okey, earth leakage circuit breaker. Untuk apa? Memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Kemudian satu lagi kita ada pemutus litar MCB. Okey, miniature circuit breaker iaitu mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Okey, so ni bahagi-bagikan lah. Okey, ada 5 ampere ke mana, 15 ampere ke mana, 30 ampere ke mana, 30 ampere lagi ke mana. Okey, ni dia bahagi-bagikan ikut peralatan elektrik rumah kita. Okey, so contohnya kat sini 15 ampere pergi kepada litar pemanas. And then 30 ampere pergi kepada litar alat pendingin hawa. Okey, banyak aircon kita banyak perlukan arus. Okey. Seterusnya okey, dawai bumi. Ni dawai bumi kembali ke bumi. Okey, ini tadi yang 5 ampere litar pencahayaan. Okey, apa itu litar pencahayaan? Tadi daripada dawai hidup dan dawai neutral. Dia pakai cahayalah. Okey, 2. And then, yang ini adalah litar kuasa. Jadi, daripada dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi. Ini palam 3 pin. Okey. Yang atas sini, litar percayaan, palam 2 pin. Macam tu. Okey, so palam 3 pin dan 2 pin. Ini adalah contoh-contoh palam 3 pin dan 2 pin. So, berbeza di negara yang berbeza. Ini yang di Hong Kong. Okey. Di India, bulat depan dia. So, di Amerika Utara, nampak? Ni ada lubang sini. Okay, and then di Jepun, lubang sini 2.
So sini di Eropah. Jadi kalau kita travel, kita perlu beli yang ada dia punya satu alat tu lah untuk sambungkan pada soket kita yang kita bawa tu, supaya sesuai dengan negara sana. Alright. Okay, seterusnya palam 3 pin. Okay, ini yang biasa kita jumpa dekat rumah kita. Okay, soket dia. And then contohnya adalah striker, palam 3 pin. And then yang ini adalah palam 2 pin. Kita kena gunakan yang ni lah supaya sesuai. Okay. Okay, contohnya apa? Adalah radio. Okay. So, kita ada pendawaian palam 3 pin So, yang dawai bumi, jalur kuning, hijau. Dawai neutral warna biru. Dawai perang atau dawai hidup warna perang. Okay, so yang ini fuse. Alright. So, komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah, kita ada apa? Swiss. Kita ada fuse, contohnya 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere ataupun 13 ampere. Kita ada earth leakage circuit breaker, ELCB tadi. Ini sebanyak komponen keselamatan di rumah. And then D, kita ada miniature. Right. Okay, kita ada dawai bumi and then ada pengalih kilat. Okay, untuk mengalihkan elektron ke bumi. Alright. So, struktur fuse. Okay, fuse itu apa? Okay, bagaimana strukturnya? Dia adalah wayar halus yang pendek. Okay, mudah panas. Melebur apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Bekalan arus elektrik akan terputus apabila struktur fuse tadi dia dah melebur sebab arus elektrik dah berlebihan, maka bekalan elektrik automatically terputus. Okay. So, untuk melindungi peralatan elektrik pada rosak. Ini adalah raja struktur fuse. Okay. Penutup sesentuh logam di hadapannya. And then ini adalah nilai fuse, contohnya 5 ampere. Okay, ini fuse ini diisi dengan nitrogen atau butiran kuarza. Seterusnya ini merupakan wayar fuse. Okay, sarung kaca atau porselin. Ini adalah binaan fuse. Okay, jenis fuse ada dua, iaitu fuse cartridge dan fuse wayar boleh ganti. Okay, fuse cartridge contohnya sarung kaca dan juga penutup logamnya. Okay, 11 ampere ni penutupnya logam. Okay, ini merupakan contoh wayar fuse boleh ganti. Okay, so nilai fuse. Apa itu nilai fuse? Nilai fuse adalah nilai maksimum arus yang dapat mengalir melalui fuse tanpa menyebabkan wayar fuse-nya melebur. Okay, had maksimum dia lah. Okay, ini contoh pelbagai fuse ada daripada 0.5 ampere, 2 ampere sampai 25 ampere. Okay, so nilai fuse yang lazim adalah 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere, 15 ampere dan 30 ampere yang biasa kita gunakan. Jadi, pemilihannya fuse ini bergantung kepada peralatan elektrik ataupun litar di rumah. Fuse yang akan digunakan mempunyai nilai lebih tinggi sedikit daripada arus maksimum suatu litar atau peralatan elektrik. Contohnya kita ada cerik. Cerik ini perlukan 11.34 ampere, maka fuse yang sesuai adalah 13 ampere. Okey, so last sekali di bahagian ini adalah langkah keselamatan dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. So ini contohnya kita ada iron, okay, striker, okay, so ada soket dia, ada wayar bumil, ada wayar neutral, okay, ada bekas logam, okay, ada elemen pemanas dan juga ada wayar hidup. Okey, so wayar bumi disambungkan pada bekas logam seterika elektrik. So kamu perasan kan? Wayar bumi ni, okey, ada warna hijau. Okey. So, sekiranya individu menyentuh bahagian logam yang dibumikan, apa yang berlaku? Contohnya, jika ada arus besar mengalir ke bumi, okay, melalui wayar bumi. So, arus besar dia akan mengalir ke bumi melalui wayar bumi. So, tidak melalui individu tersebut. Okey, seterusnya meleburkan fuse, seterusnya memutuskan litar elektrik. Maka, individu tadi terselamat daripada terkena renjatan elektrik. Okey, itulah satu langkah keselamatan. Okey. Sekian sahaja daripada Cikgu Hani. Semoga penerangan 6.3 ini memberi manfaat kepada anak-anak murid sekalian. Okey, selamat berjumpa lagi. Jangan lupa like, comment, share and subscribe jika anda suka dengan poster Cikgu pada hari ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.